Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala beri lagi kekuatan untuk kita, hidayah, petunjuk, perasaan untuk melakukan buat taat dan taufik kekuatan untuk melakukan taat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hidayah, taufik daripada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi malam ni kita nak baca kitab baru. Kitab baru yang mana tajuk kitab tu nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar ataupun ubat bagi hati. Daripada tajuk tu kita tahu dah. Daripada tajuk kita tahu penawar tu maksud dia tu gapo dia, ubat bagi hati. Maka kita faham kitab ni menunjukkan pengajian di dalam ilmu hati ataupun ilmu tasawuf. Menunjukkan ilmu tasawuf ataupun ilmu hati, yang mana tajuk dia tu menjuruskan kepada penawar bagi hati, direct sebut hati. Yang mana kitab ini sangat masyhur lah dipelajari di pondok-pondok. Kerana ilmu yang wajib dipelajari atas setiap individu ini ada 3 perkara. 3 ilmu yang wajib dipelajari atas setiap manusia yang mengaku sebagai seorang Islam. Maka 3 perkara. Pertama, wajib dia belajar ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pegangan dia sebagai orang Islam. Apakah kepercayaan dia sebagai orang Islam? Hak tu dia kena belajar. Hak tu dipanggil ilmu akidah, dipanggil juga ilmu tauhid. Dipanggil juga ilmu akidah, dipanggil juga ilmu tauhid. Keduanya wajib dipelajari adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ataupun ilmu mengenai sah dan batal ibadat yang kita nak buat. Sama ada benda itu ibadat ataupun benda itu berkait dengan muamalat kita dengan manusia. Sama ada jual beli kita tu sah ke, jual beli kita tu tak sah ke, sewa menyewa, gadai menggadai, kena belajar berlaku. Di samping ibadat wajib semaya, puasa, zakat, haji kena belajar, muamalah yang betul juga kena belajar. Maka tu dipanggil ilmu fiqh ataupun ilmu mengenai hukum hakam syariat dan ibadat kita. Ketiganya, ilmu hak wajib dipelajari atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan, iaitu ilmu tasawuf ataupun ilmu
yang berkaitan dengan perangai akhlak kita. Sama ada perangai dan akhlak itu dengan manusia ataupun dengan Allah. Jadi malam ni kita nak belajar kita berkaitan dengan hati ataupun tasawuf ataupun akhlak. Akhlak ni sama ada perbuatan kita ataupun benda yang berkait dengan sifat hati. Perbuatan yang baik, akhlak yang baik dan hati yang baik. Sebagaimana kita tidak dibenarkan melakukan maksiat yang zahir. Wajib kita belajar macam mana supaya ibadat kita sah. Maka kita kena belajar macam mana hati kita ni nak jadi baik supaya hati tak jadi jahat. Hati yang baik macam mana? Dia akan sebut hati yang sabar, hati yang tawakal, hati yang tak buat maksiat, maksiat zahir, maksiat batin. Ni kena belajar pula khas. Kadang-kadang orang tu semaya sah dah tetapi maksiat dah pula. Maksiat dah pula dah. Kadang-kadang jadi maksiat dah pula. Jadi kita nak belajarnya nama kitab penawar bagi hati. Ataupun ubat bagi hati. Penawar ataupun ubat bagi hati. Kitab ini menghimpun akan dia, yakni kitab ni benda yang ada dalam kitab ni asalnya daripada kitab orang lain. Tetapi dia ambil petik sikit dan disusun semula, maka jadilah satu kitab. Siapa dia yang menghimpunkan dia ni, kitab ni? Sehingga menjadi satu kitab ni. Nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatil Ilmi Syarif fi Haram Makki. Nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, masyhur dengan gelaran Syekh Abdul Qadir Mandili. Mandeling pun boleh panggil kerana dia ni orang Mandeling, orang Sumatera ni. Orang Mandeling. Mandeling ni nama satu kumpulan golongan manusia yang duduk di Sumatera. Dia ni lahir pada tahun 1910 dan meninggal pada tahun 1965. Jadi usia dia 55 tahun ataupun 56 tahun ketika dia meninggal. Anak murid dia masih ramai lagi sekarang di Malaysia. Anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni. Hak secara peribadinya iaitu guru hamba sendirilah. Nama Syekh Wazir Al-Makki. Syekh Wazir Al-Makki merupakan murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili ni antara tok guru yang mendapat tauliah, mendapat ijazah dan kebenaran untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah. Zaman dia ni sangat susah, sangat payah untuk mendapat tauliah mengajar di Masjidil Haram Mekah ni. Maka dia antara salah seorang orang Melayu kita, Jawi kita, orang Nusantara kita yang dibenarkan mengajar di Masjidil Haram. Dan ketika dia mengajar, Syekh Abdul Qadir ni mengajar, tak ada sebagai kuliah lain selain daripada kuliah dia sahaja. Kerana dia ni sangat alim. Apabila dia buka mengajar, maka tak ada tok guru kecuali dengar semua kuliah dia. Tok guru pun masuk di dalam kuliah dia. Dan menjadi aib orang akan kata
Kalau seorang tu mengajar ketika Syekh Abdul Qadir Mandeli duk mengajar, dia buka kuliah dia buka halaqah pengajian dia, dan secara orang kata alim demo Syekh Abdul Qadir mengajar, demo tak pergi dengar, demo buka kuliah demo pula, halaqah pengajian ilmu demo pula. Nah, maka time dia mengajar tak ada orang boleh mengajar. Bukan tak ada orang boleh mengajar, tak ada orang mengajar. Kerana segar dengan dia, kerana orang akan pergi nadah dengan dia belakang. Ni Syekh Abdul Qadir Mandeli. Antara guru dia orang Melayu kita, yang masyhur cerita dia lah, antara cerita pengarang ni Syekh Abdul Qadir Mandeli ni. Dia ni pernah belajar dengan seorang ulama kita di negeri Kedah, di kampung Gajah Mati, Pondok Gajah Mati. Nama dia Pak Chuhing Gajah Mati. Pak Chuhing Gajah Mati. Pak Chuhing Gajah Mati ni soholah haling pada masa tu. Maka Syekh Abdul Qadir daripada Mandeli ni pergi belajar dengan dia. Apabila pergi belajar, kerana dia ni orang alim dah, akhir sekali Syekh Pak Chuhing Gajah Mati ni kata, Abdul Qadir, hamba tak boleh nak ajar dah demo ni, kerana demo ni orang alim dah, tinggi dah. Jadi hamba rasa moleknya demo pergi belajar dengan abang hamba, katanya Pak Chuhing. Abang dia ni ada mengajar di Mekah, duduk di Mekah dan mengajar orang-orang Melayu kita. Mengajar guna bahasa Melayu. Nama gapo? Orang panggil dia Pak Dok Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, ataupun masyhur dengan gelar Pak Do. Pak Do ni gelar bagi Pak Do ni orang petani, orang Kelantan kita panggil Pak Do. Pak Do Fatani dipanggil. Gilah Syekh Abdul Qadir pergi belajar. Nak pergi belajar dengan Pak Do cerita dia ni. Apabila pergi belajar, pergi jumpa dengan Pak Do maka dia kata, Pak Do, saya nak belajar ni. Kata nak belajar apa? Dia kata saya dulu mengaji dengan Pak Chuhing kata. Pak Chuhing kata, awak dah tamat dah mengaji sini, dah haling dah, saya tak boleh nak ajar dah awak pergi sambunglah mengaji dengan abang saya, Pak Dok Maka katanya Syekh Abdul Qadir nak baca kitab besar lah, nak baca Fathul Wahab, nak baca Mughnil Labib, nak baca Alfiyah, nak baca kitab besar-besar ni. Maka katanya Pak Dok tak payah baca kitab besar lah. Terkejut dia. Terkejutlah Syekh Abdul Qadir, kerana dia orang alim dah, apa tak baca kitab besarnya. Kita mari nak belajar, nak baca kitab hak lebih tinggi lah. Katanya Pak Dok katanya Pak Dok katanya Pak Dok kata tak payah mengaji kitab besar lah, ngaji Ajrumiyah sudah. Katanya Pak Dok ngaji Ajrumiyah sudah lah, tak payah ngaji kitab besar lah. Tak payah ngaji kitab besar, ngaji kitab Ajrumiyah ya. Katanya Syekh Abdul Qadir ngaji Ajrumiyah. Saya nak ngaji kitab besar, tiba-tiba ngaji kitab Ajrumiyah. Pelik sungguh kata. Katanya Syekh Abdul Qadir, tak apalah, moga dah Pak Do kata suruh ngaji Ajrumiyah, Ajrumiyah pun Ajrumiyah lah. Maka dia pun esok ke bawa kitab Ajrumiyah, bawa nak pergi menadah dengan Pak Dok Maka menadah lah dengan Pak Dok kitab Ajrumiyah. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismu wa fi'lun wa harfun ja'alil makna. Startlah Pak Dok syarah Ajrumiyah. Nya syarah kepada nya syarah syarah. Akhir sekali katanya Syekh Abdul Qadir Mandeli kata, saya baru belajar Ajrumiyah.
Baru belajar, saya baru tahu ni sebenarnya Ajrumiyah. Rupanya saya tak belajar lagi selama ni. Pada syarah kitab Ajrumiyah saja kepada Syekh Abdul Qadir Mandili. Baru syarah Ajrumiyah katanya Syekh Abdul Qadir Mandili kata Allah ilmu. Ni baru saya belajar Ajrumiyah. Rupa-rupanya banyak lagi ilmu di Ajrumiyah saya tak tahu. Ni cerita Syekh Abdul Qadir Mandili Sebab tu ilmu manusia ini bukan berada di kitab yang dia belajar. Penawar bagi hati. Oh, benda rekah ya. Hamba 10 kali dah khatam kitab penawar bagi hati. Saya 10 kali, 20 kali dah khatam kitab penawar bagi hati. Rasa mudah ya penawar bagi hati. Oh, saya boleh bahasa, boleh mengajar. Kita tanya dia mau beramal kau duk dalam penawar bagi hati. Penawar bagi hati ni semua ilmu tasawuf dia adalah ilmu fardu ain. Wajib kena belajar. Belajar tu mudah, tetapi nak beramal tu payah. Tasawuf ni lagu tu lah. Sebab tu lah di dalam 3 ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang paling sukar, yang paling payah nak amalnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tauhid kita mengaji sifat 20 lebih kurang gapo dia dengan dalil dengan gapo habis dah lah. Maka kita pegang dengan hati kita siapa kita mati. Habis dah sukatan pelajaran dalam ilmu tauhid habis kat tu. Bab fiqh pula kita belajar bab semaya, bab puasa, bab zakat hok kita nak buat lah. Kalau tak ada pitih tak payah belajar bab zakat. Kalau kita tak ada masa tak ada pitih tak payah belajar bab haji. Jadi ibadat fiqh ni dia ada hak dia juga sekadar tu. Maka habislah fardu ain. Manakala ilmu tasawuf ni sangat payah dan sukar. Kerana apa? Kerana dia berbicara mengenai perangai dan akhlak kita. Maka sentiasalah kita bermujahadah melawan hawa nafsu kita, mendidik hati kita sehingga ke hati kita taat kepada Allah, sama ada zahir ataupun batin, di hadapan orang ketika sembunyi, nak jaga hati. Maka hatilah paling payah sekali. Hatilah paling payah sekali. Maka belajar sampai hati tu jadi baik. Oh, payah hati nak jadi baik ni. Hati nak redha, hati nak sabar, hati nak tawakal. Nak jaga anggota zahir, mata, telinga, tangan, kaki, mulut kita, perut kita makan, farah kita. Nak jaga sampai mati sangatlah sukar. Sebab itulah pengajian ilmu tasawuf ini dipelajari oleh orang-orang tua suka. Kerana ilmu tasawuf ini berbicara mengenai hati dan sangat sesuai bagi orang yang sudah berusia. Kerana ilmu fardu ain yang wajib, ilmu tauhid, ilmu fiqh ni dia lepas dah, maka sekarang dia nak membetulkan hati dia dengan Allah, nak buat ibadat, nak jadi orang yang betul-betul baik dengan Allah menurut keinginan Allah Ta'ala. Maka dia pun jagalah hati dia, belajar kecek molek, belajar jadi akhlak baik sedikit-sedikit sehingga habis usia. Sebab tu penawar bagi hati ilmu tasawuf ni nak lepas fardu ain dia sangat susah. Kadang-kadang siapa mati pun tak lepas lagi ilmu fardu ain dalam tasawuf. Kerana perangai ni payah sukar. Kadang-kadang setahun dah molek dah, masuk tahun ni pula mengamuk pula, mazmumah kita mari semula, mahmudah kita hilang pula. Jadi bukan dibelajar tu penawar bagi hati tu, dipraktika dia, diamalan dia. Maka hak tu hak wajibnya. Maka hak ni sangat payah, sangat sukar. Semaya baca molek, baca betul, tak ada masalah, sudah lah semayanya. Tak payah qada, tak payah gapo dah lah. Tetapi nak cari ikhlas,
Nak buat sifat riak, nak buat gapo, hak tu sangat sukar. Kadang-kadang hari ni ikhlas, esok riak pula nak menunjuk-nunjuk. Ya lagu tu nah. Masuk kepada kitab. Sebelum kita masuk kepada kitab, seperti biasa, kita hadiah ke Fatihah sekali pahala. Baca Fatihah, ayat kursi sekali, Qul huwallah 11 kali, selawat 3 kali. Dengan niat kita hadiah kepada guru-guru kita, sapa kepada Rasulullah secara khususnya kita hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dengan niat supaya Allah Ta'ala angkat darjat mereka di dalam syurga, dan Allah Ta'ala buka ke dalam hati kita kebersihan hati, dan Allah Ta'ala curahkan nur cahaya hidayah bimbingan direct masuk dalam hati kita sebagaimana Allah Ta'ala bimbing hati pokok dia sehingga menjadi ulama, sehingga menjadi orang yang bersih hati dengan Allah. Maka dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu jin manusia akan ibadat. Kita puji Allah Ta'ala kerana Tuhan lah yang mencipta diri kita. Bukan kita saja, bahkan manusia makhluk yang kena taklif. Apa maksud kena taklif? Dua golongan makhluk ni dia kena berusaha ketika dia berada di alam dunia supaya dia mendapat syurga Allah Ta'ala. Dua makhluk ni. Selain daripada dua makhluk ni, pokok kayu, gapo dia ko, tu tidak wajib, tidak payah berusaha nak jadi baik, tak payah gapo. Tetapi dua makhluk ni, jin dan manusia, dipanggil mukallaf. Dia diberatkan dengan hukum daripada Allah. Semua perbuatan dia ada benda haram, ada benda wajib, ada benda sunat. Maka tujuan kita hidup adalah nak buat taat ke Tuhan. Maka kita puji Tuhan yang mencipta diri kita. Dengan sebab Tuhan mencipta diri kita, kita dapat merasai segala nikmat atas muka dunia. Antara nikmat bagi hati orang yang bersih. Kalau orang hati tak bersih, maka dia tidak rasa benda ni nikmat. Gapo dia? Melakukan taat ibadat kepada pencipta dia. Bagi orang yang hati bersih, akan merasai lazat dan nikmat ketika sembahyang. Merasa nikmat ketika bersedekah. Merasa nikmat ketika buat haji. Merasa sangat nikmat ketika berpuasa. Maka kita ni akan merasa benda itu nikmat jika hati kita bersih. Maka kalau hati yang tidak bersih, maka ibadat ini bukan nikmat. Sebagaimana orang yang sakit ataupun demam, maka dia tidak akan merasa sedapnya makanan yang lazat. Makanan sedap, maka tak rasa nikmat. Apa? Sebab lidah dia demam. Dia sakit, maka dia tidak terasa nikmat lazatnya beribadat dengan Allah. Tetapi orang yang hati bersih, orang yang hati dia sehat, maka dia merasai nikmatnya buat ibadat ke Tuhan. Boleh semaya, nikmat. Boleh belajar ilmu fardu ain, nikmat. Semua benda itu nikmat. Dapat menyebut kebaikan Tuhan, dapat bersyukur, nikmat. Dapat macam-macam hok kait dengan ibadat, semua tu nikmat belaka bagi hati yang sehat.
Manakala hati yang sakit tidak merasai benda tu. Bahkan rasa benda tu nikmat, bahkan rasa benda itu azab. Ibadat ni bagi orang yang hati dia sakit merupakan azab dan benda yang menyusahkan bagi diri dia. Maka kita nak belajar, kita nak didik, kita nak beri penawar kepada hati kita supaya hati kita jadi sihat dan dapat merasai kemanisan ibadat. Sebagaimana kalau kita demam, kita makan ubat supaya dapat merasai nikmat makanan. Maka kalau hati yang sakit mesti diubat supaya dapat merasai manisnya ibadat. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada-dada dan segala mata yang khianat. Tuhan ni antara sifat dia lagi, dia mengetahui benda yang tersembunyi, yang tidak nampak di pandangan mata kita, tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Apa maksud tersembunyi di dalam dada? Kalau kita buka belah dada tu pun tak jumpa benda tu. Tetapi disimpan di dalam fikiran, disimpan di dalam perasaan. Maka ada orang tahu ke tak? Ada. Siapa dia? Makhluk tak boleh tahu. Allah saja mengetahui. Tetapi ada manusia boleh mengetahui benda yang berada di dalam dada, tersembunyi di dalam dada. Kerana apa? Kerana Allah memberitahu kepadanya, maka dia pun tahu benda-benda yang tersembunyi. Dan khianat mata-mata. Mata kita kadang-kadang kita guna untuk mengkhianati amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kadang-kadang orang tengok dengan anak mata, tengok jeling gitu. Gapo dia maksud daripada pandangan anak mata dia? Dia tengok kat orang lagu tu. Adakah dia menghina? Adakah maksud dia mengejek? Adakah pandai hina, pandai rendah kepada orang dengan tengok anak mata? Itu pun Allah Ta'ala tahu. Masuk di dalam khianatnya mata-mata. Dan lagi akan bertanya ia Allah daripada pendengar dan pelihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan ingat, Tuhan akan tanya gapo dia? Kita dengar gapo dia atas muka dunia. Benda baik ke benda tak baik? Berita buruk ke, aib orang ke, kita dengar ke? Ataupun benda-benda yang menyebabkan maksiat ke, kita dengar? Ataupun kita dengar benda kebaikan? Ataupun kita dengar kuliah? Ataupun kita dengar ngajar? Maka Tuhan tahu. Dan pelihat, tengok mata ni. Tuhan tahu kita tengok gapo dia. Tuhan tahu kita lihat gapo dia. Maka Tuhan tahu belakang pelihat ni. Tuhan tengok. Tuhan tahu kita menengok gapo dia. Kalau kita khianat dengan mata, maka Tuhan tahu. Dan hati ni kita fikir gapo. Kita duk koyap gapo dia dalam hati kita, maka Tuhan tahu. Dan lainnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat, Tuhan akan beritahu kepada semua makhluk apa yang kita buat pada masa-masa dunia. Patutnya kita dah taubat dah. Dak Tuhan beritahu juga. Sudah malulah. Maka tujuan Tuhan beritahu tu adalah nak tunjukkan kemurahan dia. Kalau kita ada buat masalah dengan Tuhan, ada salah dengan Tuhan, Tuhan kata tak apa, saya maafkan, saya ampunkan kamu. Aku ampunkan kamu, maka kita pun nampak besarnya kemaafan Allah Ta'ala. Tetapi ada pendapat kata ada maksiat, kalau kita bertobat, Tuhan tak tunjuk dah. Tuhan pakai wak senyap, pakai tak senyap gitu, pakai tak tahu. Ada pendapat kata lagu tu. Ada pendapat kata tak, Tuhan tunjuk juga sekalipun kita sudah bertobat. Tetapi tujuan tunjuk tu nak zahirkan pemurah Allah, keampunan Allah Ta'ala. Jadi berhati-hatilah, penawar bagi hati.
Kita belajar penawar bagi hati ni, kalau hati yang sakit dia akan rasa Allah sakit kena dah boh. Oh kena dah saya, kerana ubat sudah terkena kepada tempat-tempat yang sudah cedera. Tempat-tempat kalau manusia tu kalau dia sakit, ubat tu akan memberi kesan. Tapi kalau tubuh yang sehat, makan tak ada beri kesan gapo-gapo. Kalau ada hati masalah, belajar kitab penawar bagi hati, maka hati akan terasa. Maka hati yang terasa hati sudah makan dah tu penawar. Tetapi ada penyakit ni kena penawar pun tak jadi juga. Tak tahu nak buat guano dah, habis ubat dah. Tetapi kalau hati yang bersih, hati yang baik, apabila kena penawar dia cuba merawat diri dia, kerana dah jumpa dah penawar dia. Wallahu a'lam. Kita buka soalan ni. Soalan minta penjelasan apa hukum seorang askar lelaki memakai gelar yang tertulis namanya di leher. Leher gelar tak rantai dia. Gelar tak pakai di leher. Kalau pakai di leher panggil rata. Kalau pakai tangan orang panggil gelar. Tujuan dia bukan untuk berhias. Hukum dia harus. Lebih-lebih lagi tentera kita ni, dia ada pengenalan dia panggil. Dia tak bawa IC, bukan nak pergi Maidin ni. Nak pergi bawa IC, bawa Mastercard lah berapa dia. Bawa PT 14 riyal tak. Maka pergi ni dia bawa penanda. Penanda ni rata tekuk dia. Biasanya dia ada tulis nama dan nombor siri tentera dia. Maka kalau berlaku gapo-gapo kita boleh kesal. Ni nama sekian. Sebagai pengenalan kepada dia. Maka hukum dia harus dah. Hukum dia harus. Kedua, betulkah tidak sah mandi wajib kalau rambut pakai minyak zaitun? Sah hukum dia. Setiap minyak yang cair, minyak jenis cecair lagu tu, maka hukum dia kalau kita pakai dan kita mandi, hukum dia sah, tidak menghalang air. Menghalang airnya kalau minyak tu beku. Nampak petok segi, majering atas kepala. Hak tu tak boleh. Minyak hak beku tak boleh menghalang daripada sampai air. Tapi kalau minyak cecair lagu ni, hukum dia boleh mandi sah, tak menghalang air. Isu inai bagi laki-laki. Apa hukum inai bagi laki-laki? Bagi laki-laki pakai inai ni bila? Sunatnya ketika berkahwin, sunat pakai inai. Selain daripada waktu berkahwin, bapa dia pakai inai. Saya pakai inai kerana kuku saya rosak. Okey, boleh atas nama rawatan. Dalam kitab fiqh, kerana kitab fiqh ni asal dikarang oleh orang-orang Arab. Maka bagi orang Arab, inai itu adalah perhiasan perempuan. Maka apabila inai itu hiasan perempuan, maka laki-laki tak boleh pakai. Bahkan bagi bangsa Arab, inai itu apabila dipakai, dia akan mengeluarkan bau inai. Bau inai ni menyebabkan naik nafsu bagi lelaki nisbah orang Arab. Orang Melayu pakai inai ko, pakai minyak atar ko, sejuk tak naik nafsu gapo-gapo. Sebab itulah kitab fiqh. Kalau orang Arab kadang-kadang bercanggah dengan kitab fiqh di tempat kita. Kerana kadang-kadang hukum hakim ini mesti kita tengok kepada urus tempat dia. Lagu mana pandangan masyarakat setempat dia, lagu mana. Maka bagi orang Arab gapo dia, inai ni tak boleh nak pakai. Maka dalam kitab fiqh kata hukum dia haram bagi laki-laki kecuali ketika hari berkahwin sahaja. Kalau kita kata tak naik nafsu pun, hak tu urus tempat kita. Ada setengah ulama kata boleh pakai inai kerana benda ni tidak ada kaitan pun dengan perempuan dan tidak menaikkan nafsu. Maka boleh pakai inai.
ikutlah demo nak pakai ina, nak makai ina ko, terpulailah pada demo. Sebab dia tak ada kaitan dengan isu tasyabuh dengan perempuan dan sebagainya. Tu masalah pakai hina. Tetapi disunatkan ketika berkahwin lelaki pakai hina kerana sunnah Nabi. Nabi pernah menegur sahabat dia yang berkahwin. Nabi kata kenapa tidak berinai. Maka seolah-olah Nabi suruh dia berina lah. Maka ada ulama mengambil hukum sunat berina ketika berkahwin. Masalah nak pakai 2 jari, 3 jari tu atas tempat lah. Kalau di tanah harak dia cuma di tapak tangan. Kalau tempat kita orang lelaki berina 3 putus jari, aku tak apalah. Tak ada tasyabuh dengan perempuan, tak ada tasyabuh, tak ada menyerupai perempuan. Kerana itu adat setempat, lelaki pakai lagu tu. Tak ada jadi masalah. Sebab tu kadang-kadang masalah hukum hakik ini jadi bercanggah kerana tengok urus tempat. Kadang-kadang pakaian kita orang Melayu, orang Arab kata pakaian kita seperti perempuan. Pakai saping, pakai gapo, pok dia suka selok sebab pakaian perempuan. Tetapi dia tak hukum ke haram kerana pakaian setempat dia lagu tu. Misalnya di India, kau gapo dia pakaian dia lagu tu. Maka dibenarkan asal tutup aurat lah. Kalau tak tutup aurat tak boleh lah. Jadi hukum akal ni berkait dengan waktu setempat dia. Maka dia akan berlainan hukum berdasarkan tempat dia berlainan. Jadi dalam kitab Arab ina ni tak boleh pakai sebab ina ni perhiasan perempuan. Nak tanya di Gombok Selangor, mana nak cari guru yang mursyid? Salah saya dari saya, Syahrul. Sudah. Nama nak cari guru mursyid, hamba tak kenal, hamba tak tahu guru mursyid. Guru mursyid ini guru yang pintar. Mursyid ni guru yang mampu membimbing hati seorang manusia sehingga hati itu menjadi taat kepada Tuhan. Sama ada taat itu berkenalan dengan Tuhan dengan sekenal-kenal pengenalan, dan hati dia boleh taat, boleh ikut perintah, dapat mengikut Nabi Muhammad 100%. Ni guru mursyid panggil. Maka pakak ni tinggi guru mursyid ni. Maka hamba ni tak tahu apa, putus kayu pun tak reti. Maka nak kenal guru mursyid lagi-lagi lah payah. Supalah penanya ni tanya hamba, siapa dia kah? Siapa dia? Orang yang paling bijak sekali atas muka dunia. Hamba nak tahu lagu mana. Hamba pun sekolah pun tak lepas. Tak lulus ngaji. Pas lagu mana hamba nak tahu orang bijak. Begitu juga seorang payah kita nak kenal guru mursyid. Orang boleh sebut guru mursyid. Tapi nak tanya dia tu betul-betul mursyid, hamba tak boleh nak royak. Cuma dalam kitab sebut mengenai siapa dia kah guru mursyid, ada senara-senara dia, ciri-ciri dia. Dan sangat sukar buat masa sekarang guru tu mursyid. Kadang-kadang katanya Al-Imam Malik berkata, dia kata saya pernah berjumpa dengan dalam 20 orang ke 70 orang di Masjid Nabawi, Masjid Madinah dulu. Orang yang kalau kamu beri harta dia pekung lagu tu ya. Nak kata tasawufnya dia. Masya Allah kata hati tak sehnya dunia. Orang beri harta tak seh teruk. Tetapi katanya Imam Malik sekalipun dia lagu tu, tetapi sebutir ilmu pun hamba tak ambil dengan dia. Kenapa? Kerana dia jahil dengan ilmu hadis. Berarti ada bab seorang tu dalam bab hati dia Masya Allah. Tetapi dalam bab hukum hakam dia lemah pula. Ada orang Masya Allah dari bab hukum hakam, tapi dari bab kebersihan hati dia lemah pula. Maka hak mana kita nak ambil nak jadi mursyid lagu mana? Kekurangan masih lagi. Jadi kalau kita nak belajar guru hati, cari guru hati sajalah. Pekoh jangan tanya dia. Kadang-kadang tak erti juga dia masalah. Kadang-kadang belajar pekoh saja hukum hakam, bab hati tak erti pula. Maka nak cari guru mursyid ni hamba tak tahulah. Selawat banyak minta dengan Nabi Muhammad, minta dengan Tuhan, dengan berkat dengan hak Nabi Muhammad, minta supaya Allah Ta'ala bimbing, tunjuk kepada kita guru yang mursyid boleh bimbing kita kepada Allah. Bukan bimbing kepada dia, bimbing kepada Allah. Hamba tak tahu dah di Gombok. Duk sini pun hamba tak tahu. Di Kelantan pun hamba tak tahu siapa dia hak mursyid.
Siapa dia kau saya nak menentukan hak ni mursyid, hak ni tak mursyid. Apa beza istighosah dengan tawasul? Istighosah ni kita minta tolong dengan orang di kubur. Kita pergi kubur tok kenali ko kubur Imam Syafi'i, kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita royak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, minta tolonglah dengan demo supaya demo minta dengan Allah. Minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir supaya dia minta dengan Allah mengenai hajat kita. Tu istighosah. Tawasul pula kita minta sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba minta sekian-sekian dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tu tawasul. Kita minta direct tetapi dengan berkat. Istighosah ni kita suruh dia minta direct. Hak ni apa hukum dia? Kedua-duanya boleh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil yang sangat panjang dibahas dah. Untuk mudah bangun tahajud. Cara nak mudah bangun tahajud antaranya sebelum tidur minum air banyak biar nak terkecing. Hak tu paling bisa sekali. Tak usahlah baca ayat ko, itu ko, gapo ko cije ko, tak bangun kakah ni. Jadi antara hak paling mudah sekali itu terabuak sekali. Minum air boleh 4 jam. Tentu dah. Tidur boleh sejam 2, nak bangun nak terkecing. Cakap nak kecing atas lembek, orang tua tentu dah bangun. Maka masa bangun tu jangan buat malah lagi lah. Dah setuh air dah, ambil air semaya lalu semaya. Terabuak dulu. Nampak suka tu terabuak sekali. Musim hujan apa semua ni molek benar. Ataupun baca surah apa dia? Surah Al-Kahfi alif belakang dia. Alif belakang tu berapa ayat dah tak ingat tu. Wa midada kalimati rabbil ayat tu lah. Lebih kurang dah dalam 5 ayat terakhir tu kita baca, dan lepas pada kita baca kita sebut ya wahai khadam, wahai makhluk yang menjaga ayat Quran ni, bangkit ke gerak hamba pada waktu sekian-sekian untuk hamba bangun buat ibadat. Insya-Allah dia akan bangun. Dia akan gerak kita. Apabila dia gerak kita kena bangunlah. Jangan dia gerak kita pula menipah dia lah, gapo dia kata gerak hamba pula. Kena bangunlah. Dia tak bangun dia tak mari dah. Amalan untuk yang lambat kecap. Bagi yang baru belajar ilmu fardu ain online berkitab. Gini. Masalah kita baru belajar ilmu fardu ain. Baru nak belajar ilmu fardu ain, belajar ilmu kitab pula, maka kita tidak biasa dengan cara pembelajaran orang-orang pondok, cara pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah bertradisi beribu tahun dah. Lagu ni lah cara belajar ilmu fardu ainnya, daripada kulit ke kulit, mendengar syarah seorang guru, yang guru juga mendengar syarah guru dia, sapalah tabi'in mendengar sahabat, sahabat mendengar Rasulullah, Rasulullah mendengar Jibril, Jibril direct terima daripada Allah Ta'ala. Maka lagu mana nak kecap, biasa ya benda baru kita payah nak ambak orang tua panggil nak ambak, nak biadai. Maka kita berlatihlah belajar apa yang misalnya kita dengar daripada guru kita, kita catat di tepi kitab kita ataupun kita buat buku catat teh. Lah ni mudah lah ni. Orang zaman dulu tak ada rakaman, tak ada gapo, kalau terlepas pakai terlepas lah ilmu untuk guru dia. Orang lah ni boleh dengar semula, boleh dengar semula. Jadi kita berlatih, belajar, insya-Allah prestasi kita akan meningkat. Mungkin kita akan lebih cepat daripada orang yang belajar musyafahah direct gini. Kita belajar online lebih cepat lagi. Itulah cara dia berlatih sikit-sikit lah. Tu biasa ya. Engkau tak biasa, cara pembelajaran yang kita tak biasa, memang lagu tu lah. Dia kata saya seorang perempuan yang tak nikah. Lepas tu saya nak warnakan rambut. Bukan nak tunjuk ke orang pun, nak sorang-sorang lagu tu. Apa hukum dia? Kita sebut dah, mewarnakan rambut ini makna dia berhias. Rambut yang tidak ada warna, yang tak basuh, tak shampoo, tak berhias. Maknanya apabila kita apabila kita warnakan rambut, maka bererti kita menghias tubuh kita. Maka apa tujuan kita hias tubuh kita kalau kita tidak ada pasangan suami lagi?
Kerana tujuan hiasan ini adalah supaya boleh berseronok mata itu memandang. Maka bagi orang yang belum berkahwin, tidak digalakkan menghiaskan tubuh dia kerana takut membawa kepada benda-benda yang tidak molek. Kadang-kadang saya tak buat, saya tak tunjuk kepada siapa-siapa, saya tunjuk kepada diri dia. Takut dia nyawak TikTok ko, takut nyodok koyak sore ko. Sekalipun tidak haram, kita tak buat, tak tunjuk kepada orang, tetapi benda itu tidak digalakkan, makruh hukum dia. Moleknya tak payah warna ke rambut. Saya selalu pakai minyak wangi jenama A7, A7. Ketika solat suh kodok, hamba tak tahu ni. Minyak wangi R7 ni apa dia ada dalam tu. Kuih ko, sekuk tawa ko. Kalau ada najis tak boleh pakai lah. Hamba tak tahu ni, tak boleh nak jawab. Sebab R7 ni apa dia tak tahu. Dia bubuh haruk ko, dia bubuh najis ko, dia bubuh kecing musai ko. Apa dia hamba tak tahu. Jadi mudahnya kalau benda tu ada najis, tak boleh. Kalau benda tak ada najis, boleh pakai untuk sembahyang. Bahkan sunat pakai minyak atas ketika sembahyang benda-benda wangi. Apa hukum jual barang Israel? Adakah pendapatan melalui hasil jualan itu haram? Gini. Asalnya kita bermuamalah dengan orang kafir ni hukum dia harus. Kita beli barang orang kafir, kita jual barang orang kafir, kita beli lagu apa. Sama ada benda itu adalah barangnya ataupun makannya. Kita makan orang kafir tak apa. Yang penting, janganlah benda itu haram di sisi agama kita. Kita makan najis ko, kita makan daging khinzir, tak boleh lah. Ataupun benda-benda itu mudarat, ada racun ko, gapo dia ko. Maka selain daripada tu hukum dia harus. Asalnya, jual beli muamalah dengan orang kafir ni sama ada Israel ko, Yahudi ko, Kristian ko, Amerika ko, gapo dia ikutlah. Cina ko, gapo dia ikutlah. Pas lagu mana kita duk jual bagi Israel ni. Israel ke duk perang dengan orang Islam, maka membantu kafir harbi. Kafir yang melawan berperang dengan orang Islam, hukum dia haram. Yang lebih lagi, benda yang boleh membantu di dalam alat peperangan dia. Contohnya, duit itu dia boleh buat guna beli pistol, beli senjata, beli peluru untuk tembak orang Islam, maka hukum dia haram hukum dia. Kalau kita yakin. Kalau kita tidak yakin, contohnya pitih ni memang produk ni bagi Israel. Tetapi mokcik Israel tu dia beli untuk makan kepada anak dia. Orang Israel ke dia jual tak beli peluru belaka, pas dia nak makan nasi juga. Maka mokcik orang Israel ni jual karipak. Maka kita pun beli dengan mokcik Israel nama dia. Maka dia pun buat klik pitih tu, buat beli susu dash lady makan kok anak dia. Dosa ke tak? Tu tak dosa sebab makan tak ada kaitan dengan kata nak buat khianat kepada orang Islam ke apa dia. Tetapi sekalipun lagu tu kita tidak tahu duit kita tu disalurkan kepada siapa, maka jadi syubhat lagu tu. Tapi kalau kita yakin duit ni kita nampak, piti kita pada mokcik Israel tu. Mokcik Israel tu pegang Hungga pergi kedai peluru, belilah peluru sebutir, ambil depan kita bubuh dalam pistol tembak orang Islam, pung, ataupun tembak kita sendiri, pung, nerak kita sendiri. Maka tentu dah haram. Nampak jelas. Memang kita kalau tembak kita, memang kita tak bui lah. Kalau tembak orang, tak apalah ni, macam-macam. Jadi lagu tu. Haram kalau tidak haram, tak boleh kita nak kata haram lagi. Tetapi syubhat, kalau yakin benda tu jadi haram. Ustaz boleh kodok nasihat sikit kepada orang yang bernikah. Bernikah ni pakai pudah ni. Dalam mazhab kita hukum dia sunat bagi perempuan menutup muka dia. Sunat bagi perempuan menutup muka dia. Jadi tak wajib hukum dia tetapi sunat. Kecuali lah perempuan itu sangat comel sehingga menyebabkan
orang jadi terfitnah dengan dia. Orang terfitnah dengan dia. Kalau dia buka muka, Tok Imam tak boleh baca Fatihah. Tok Bila tak boleh nak bel. Telan habis mikrofon. Orang nak jual ikan pun tak boleh. Habis geger gepas kapung kalau dia tubik tengok muka dia. Ataupun orang klik rumah tengok muka dia duk teringat macam cerita Musa berjanggut lagu tu. Nah, bini ada rumah duk teringat ke orang Tino. Sebab apa orang Tino saat ni dia tak buka, tak tutup muka. Maka teringat. Tu fitnah tu jadi wajib tu. Kena tutup muka. Tapi kalau muka dia macam kena sepak. Ataupun macam kena accident ditepuh di trailer. Maka dia pun nak tutup muka. Tak apa, ambil pahala sunat sahaja. Kalau tak tutup pun tidak menjadi fitnah kepada orang. Tok Imam pun boleh hidup dengan tentera. Orang tengok dia pun tak teringat. Pakai klik pun tak teringat apa tu. Bahkan kalau teringat pula menakutkan. Jadi lagu tu apa hukum? Dia kata bila seorang buat salah dan viral perempuan bernikah yang betul menjaga pun kena tempiah. Gini. Masalah kita pakai nikah ni kerana orang ke kerana siapa? Kalau kita pakai pudah kerana Allah, maka orang tak suka. Ada orang pakai pudah sebelah ni dia buat perangai, dia buat TikTok lah apa. Maka orang pun semua pandai serong kepada orang pakai nikah. Kalau kita ni ikhlas kerana Allah, pandangan manusia tidak menjejahkan pahala kita dengan Allah. Nah, jadi orang semua tepat ada orang buat silap. Polis ada buat silap. Orang besar ada buat silap. Cikgu ada buat silap. Tok Imam ada buat silap. Adakah semata-mata kalau Tok Imam buat silap, Tok Imam lain pakai berhenti? Tak sia jadi Tok Imam tu mengarut. Nah, adakah seorang tu berhenti daripada mengajar apabila ada orang mengajar ajaran sesat? Ada orang mengajar Wahabi, ada orang mengajar Syiah. Ahli sunnah kata malah mengajar apa? Nah, orang duk kata duk mengajar lah ni. Hok mengajar Syiah tu lah. Kita mengajar kerana gapo? Mengajar kerana Allah teruskanlah. Kita pakai pudah kerana Allah. Jangan terkesallah. Sebab kita duk muamalah dengan Allah ke? Nah, hok masalah orang pakai pudah saja-saja nak pakai TikTok. Tu dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Sekalipun masyarakat akan pukul secara umum, kata secara umum, tetapi bagi orang yang ikhlas, benda itu tidak memberi kesan langsung kepada dia. Nah, jadi bagi orang yang nikobis ini, ikhlaskan niat kamu ketika pakai pudah, barulah kamu tidak memandai kepada suasana lain. Ini kopi lain ngarut pun hak penting ambo ikhlas dengan Allah. Ni ibadat saya dengan Allah. Manusia nak punuh ni kopi kau ambo tak tahu gapo, dia tak boleh nak komen. Ambo tak boleh nak merawat orang semua orang Bagaimana hukum jika seorang tu niat nak oleh hati nak melakukan kemungkaran, tetapi pada zahirnya dia tidak melakukan apa yang diniatkan itu. Katanya dalam hadis, siapa dia yang nak buat maksiat, tiba-tiba dia mari terfikir, yang buat maksiat malah buat taat mari buat dah kata, hari ni buat dah, hari ni buat pulak malah esok pulak lah kita tangguh-tangguh. Meninggalkan maksiat yang kita cita-citakan dapat satu pahala. Tu deh Nabi sebut. Jika kita disuntik vaksin, kemudian terdapat bahan terlarang seperti unsur babi dalam vaksin, contohnya lah, tak tahu lagi ni orang duk bahas lah ni dah, tak yakin lagi. Nama kata ustaz ni buat kenyataan ada unsur babi dalam vaksin. Dok ni hamba baca soalan ni kena faham. Apakah kita menanggung najis dalam solat? Najis kalau duduk dalam tubuh kita, seperti najis misalnya duduk dalam ni picagari tu, nyocok tu yang masuk dalam tubuh kita, maka najis tu tidak ada hukum. Kaedah dia najis dalam perut tak ada hukum. Kalau tidak gak tak semaya bel lah kita. Najis duduk dalam perut daripada kecil pak tua ada najis. Duduk makan nasi, najis ada semacam dalam perut. Nah, cuma jari-jari waktu tubik, jari-jari atau waktu tubik duk simpan dalam perut. Pas tak semaya bel lah kita. Maka hukum dia najis dalam perut bukan najis, tak dihukumkan dengan najis. Maka hak vaksin ni pun tak panggil najis. Boleh kodok zakat simpanan beri kepada anak tiri masih belajar dan baru kehilangan kerja. Hukum dia boleh.
Kerana anak tiri kita ni tidak wajib kita tanggung. Wajib tanggungnya mak dia lah. Mak dia lah. Nah. Kita nikah dengan bukan anak tiri. Anak tiri kita tak wajib tanggung. Nah. Kita wajib tanggung bini dia. Bini kita ataupun mak dia tu. Mana kalau dia tu pok dia ada ke? Pok dia lah kena tanggung. Sekalipun bini tu nikah dengan kita, tetapi pok dia hok asal dulu, dia yang akan tanggung anak tiri. Maka apabila kita tak wajib tanggung, maka zakat kita boleh beri kepada anak tiri. Adakah jatuh tolak 3 guna handphone, guna WhatsApp? Gini, bukan masalah tolak 3 kau tolak gapo. Lah ni cerai tu berlaku kau dak dengan WhatsApp. Tak usah sebut 3 kau 1 kau gapo dia ni. Cerai ni berlaku kau dak dengan WhatsApp, berlaku jika dia niat. Ingat, tulisan sama ada tulisan di WhatsApp ataupun tulisan di kertas ataupun tulisan di cermin ataupun tulisan di kereta I hate you, you gini-gini, tulisan tu apa hukum dia? Masuk dalam kategori kinayah. Kinayah apa masuk kinayah? Tolak dengan sindiran. Maka kalau dia niat jatuh, kalau tak niat tak jatuh. Apakah amalan yang sesuai ketika datang bulan mari hik misalnya? Apa amalan dia? Amalan dia jangan semaya, jangan baca Quran. Jangan naik atas masjid, hot tu saja. 3 benda tu saja. Ngatik boleh, selawat boleh, gapo dia lagi. Hak benda-benda hak boleh, buatlah sebanyak mungkin. Selawat boleh 4 juta. Selawat ngatik la ilaha illallah, istighfar, boleh berlaku amalan khusus tu tak tahulah hambanya. Boleh ambil wuduk kodok dalam uzur. Ambil wuduk untuk gapo? Awak dalam hik sekarang, awak ambil air semaya untuk gapo? Saya ambil semaya untuk semaya. Tak boleh. Hukum dia haram mengambil air sembahyang untuk semaya. Sebab semaya itu tak boleh. Seolah-olah awak bermain-main dengan ibadat ambil air sembahyang pula. Lepas tu, lagu mana saya nak ambil air semaya? Saya ambil air semaya kerana nak tidur. Sunat ambil air semaya kalau nak tidur. Sunat kita ambil air semaya. Boleh tidur. Sebab hik orang boleh tidur juga. Orang hik cakap tak boleh tidur, seloklah dia. Maka boleh ambil air semaya untuk tidur. Pakai minyak rambut. Lepas tu basuh kepala, kena kodok rambut kodok. Kita sebut dah saat ni. Minyak rambut, hukum dia tidak menghalai air. Lagu mana kita nak berhadapan dengan orang yang suka bercakap kasar, berkata dengan tidak sopan, hidup dengan budaya lagu tu, maka kita tunjuk ke akhlak kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji seorang manusia, dibesarkan di dalam keluarga yang sangat tidak membentuk akhlak dia. Mak ayah dia suka menyupah, mak dia suka menyapung, suka kecek koseh, adik-beradik dia kecek huduh, kecek kasar, bahasa kakah, bahasa sekuk, bahasa nyepak yang panggil Maka dia ni nak belajarlah berkecek sopan, kerana bercakap sopan itu, kecek molek itu disuruh oleh agama. Berkecek kasar itu dilarang oleh agama. Maka lagu mana kita tunjuk ke sehingga ke masyarakat sekeliling, keluarga ke, masyarakat ke, saing-saing kita terkesan dengan perangai kita, dengan percakapan kita. Kita bersabarlah untuk ujian. Kena kekal ke lagi, kekal ke kecek kita tu sehingga memberi kesan kepada orang lain. Boleh kalau kita niatkan pahala setiap amalan baik kita hadiah kepada ibu bapa kita, boleh hukum dia. Kalau boleh, setiap kali kita semaya fardu lepas pada sudah, kita kata ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala semaya zuhur saat ni hamba hadiahkan kepada kedua ibu bapa hamba di dalam kubur. Kita pun zikir subhanallah subhanallah. Lepas sudah kita berkata ya Allah ya Tuhanku, kalaulah ada pahala dalam subhanallah saya saat ni, saya hadiahkan pahala ini kepada kedua ibu bapa.
Tak syarat buat ngatik, ibadat-ibadat kita sendiri boleh diberi pahala, diberi pahalanya kepada si mati. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Nah. Tok Imam kita semaya subuh tetapi Tok Imam baca Allahumma hdini. Patu Allahumma hdina lah kata kunuknya doa kepada patu lagu mana hamba nak baca sendiri kunuk ke nak marah ke Tok Imam ni. Nah, ataupun hamba nak baca amin juga. Jadi kalau dia baca Allahumma hdini, kita pun baca Allahumma hdini juga. Biar sama banyak Tok Imam. Biar Tok Imam itu sedar kata dia melakukan kesilapan. Nabi kata siapa dia yang jadi imam tetapi dia menggunakan ni berdoa kepada dia semacam, maka dia telah mengkhianati makmum dia. Nah. Adakah isteri wajib beritahu suami status anak ketiga dari hasil zina seorang isteri jika anak perempuan tersebut akan berkahwin? Ya, wajib hukumnya. Kerana kalulah anak itu bukan daripada suami dia, maka suami dia tidak layak untuk menjadi wali kepada anak ni. Maka kalulah tak diberitahu, maka kita takut suami tu jadi wali ketika majlis perkahwinan tu, maka menyebabkan perkahwinan itu terbatal dan menyebabkan berzina siapa mati. Nah, wajib diberitahu lagu tu. Ada orang kata tak wajib beritahu, kena sembunyi-sembunyi. Hak tu masalah lain. Masalah seperti seorang itu berzina ketika dia muda. Sunat bagi dia jangan beritahu rahsia dia, cerita-cerita dia, taubat sendiri-sendiri. Jangan buka dedah aib cerita-cerita dulu dia pernah berzina ke, lahir anak ke apa dia. Tapi kalau masalah lagu ni, dia akan menyebabkan masalah lain. Wajib kena beritahu kerana menyebabkan terbatal pernikahan orang lain. Nah, wallahu a'lam, ikhlas zahir batin, istiqamah dalam agama sampai mati. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.